Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mukaddimah pada malam ini. Kita nak mengambil beberapa pengajaran daripada ujian dan bala atau ibtila daripada Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan dalam Al-Quran, supaya dalam kita menghadapi ujian Allah dengan pandemik COVID-19 ini yang gelombang dia tidak menentu, kadang-kadang dia macam okey, kadang-kadang dia naik. Apapun semua ni Allah Subhanahu wa taala uji kita supaya orang beriman bila berhadapan dengan ujian Allah, dengan musibah, dengan bala, dengan semua benda ini, dia kena kaji daripada Quran dan hadis macam mana orang beriman nak menghadapi benda ni. So dalam masa yang ringkas pada malam ni, sedikit mukaddimah 5 hingga 10 minit ni, saya nak bawa kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Hud, cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ringkas saja. Apabila Nabi Allah Nuh alaihi salam telah diperintahkan Allah untuk membina bahtera, wasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buat bahtera besar dengan panduan wahyu kami. Bila dah siap semua, maka bala Allah nak mai. Bala Allah ni mai seperti mana yang kita dah baca dalam hadis pada bulan lepas. Dia mai, bila dia mai, kelompok manusia ini akan terbahagi. Satu golongan yang dipanggil golongan yang Tuhan nak angkat darjat, dia panggil asyadul bala. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, golongan yang asyadul bala, orang yang paling kuat kena ujian daripada Allah, al-anbiya, para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian bawah sikit, bawah lagi, bawah lagi. Sehingga dalam hadis yang kita baca hari itu ni, Nabi kata apa? Nabi kata, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji, akan bagi ujian kepada satu hamba dia itu ala hasbi dinih, mengikut kadar kuat agama dia. So makna dia, bila bala Allah ni mai, ujian Allah ni mai, kelompok manusia yang pertama dipanggil apa? Golongan yang Tuhan nak dengan ujian tu darjat dia terangkat. Dia orang beriman dan Tuhan nak dengar doa dia. Dia orang baik-baik, selama ni memang duk mai kuliah, tapi lah nak mai susah sikit dengan SOP, dengan macam-macam peraturan yang dia perlu ikut. Sudah dia taat dan dia ikut ulil amri itu, dengan peraturan itu Tuhan nak angkat darjat dia, kerana dia kena lalu benda tu dengan susah. Maka satu golongan
Golongan yang kedua yang disebut di dalam hadis adalah Quran yang lain. Allah kata apa? Wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Musibah apa yang kena kepada hampa golongan ni, maka yang tu sebab dosa yang hampa buat. Maka ulama kata golongan yang kedua ni kerana Tuhan nak azab golongan ni, Tuhan boleh jadi dia nak azab. Yang kedua dia nak kafarahkan dosa di dunia. So ujian yang sama. Satu kelompok Tuhan nak angkat darjat, satu kelompok manusia Tuhan nak azab, biar rasa sakit, biar susah, tak ada apa-apa, hanya kerana Tuhan nak azab. Dan golongan yang ketiga yang disebut, iaitu golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setakat nak azab, Tuhan murka golongan ni. Ya, itu kita dah baca itu. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam bila ujian banjir besar, bah besar ni mai, maka kelompok yang bersama dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam inilah kita nak ambil pengajaran ni. Maka disebut dalam Quran surah Hud ayat 41, Allah berfirman wa qala irkabu fiha, maka berkatalah Nuh kepada pengikut dia, wa qala irkabu fiha, maka naiklah bahtera ni, kita akan layari bahtera ni di atas bah yang besar ni, yang bala daripada Allah yang dahsyat ni, bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang melajukan perjalanan. Majriha, saya baca dia majroha, dibaca dengan qiraat majriha. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan itulah yang melajukan, meluncurkan, boleh kita kata tu, yang meluncurkan bahtera ini membelah lautan bah yang besar ni, wa mursaha, dan dialah Allah nanti yang akan memberhentikan bahtera ni. Tuan-tuan nampak? Ulama tafsir sebut, saya rangkumkan semua. Bila berhadapan dengan ujian Allah, Allah tak boleh tinggal. Bila berdepan dengan ujian Allah, rumah Allah kena usaha mai juga. Susah macam mana, nak kena ikut SOP, duduk macam mana jarak ke, macam mana keadaan sekalipun, kena. Kerana Nabi Allah Nuh AS dengan panduan wahyu daripada Allah, waktu melayari bahtera, nak membelah bah lautan yang besar, lautan ayak ni tak tahulah tuan-tuan. Tak, di dalam Quran kata apa? Kal jibal, tinggi menggunung, ombak bergulung tuan-tuan. Kita tengok dalam apa nama National Geographic, lautan Pasifik pun sudah lah. Kalau dia main dengan angin kuat dia apa semua tuan-tuan, kapal besar pun takut. Sedang bahtera Nabi Nuh alaihi salam tu dibuat untuk membelah bah yang besar ni. Allah ajak bismillah, dengan nama Allah. Satu. Yang kedua, kata Nabi Nuh alaihi salam kepada pengikut dia, inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan aku Allah Subhanahu wa ta'ala, aku nak abang dekat hamba semua. Ghafur, la ghafur, Tuhan maha pengampun. Makna dia Tuhan nak ampun dosa kita. Ya, yang buat dosa tu hak tak ikut kita, hak ingkar perintah aku dan perintah Allah tu, hak tak mau naik kali dengan kita ni. Tapi Tuhan nak ampun dosa semua yang mengikut perintah Allah ni. La ghafur, Tuhan nak ampun dosa. Rupanya tuan-tuan, kata ulama tafsir, di sebalik ujian musibah Allah, Tuhan nak mengampun dosa hamba dia. Semakin lama ujian itu, semakin banyaklah dosa yang akan dikafarahkan. Semakin berat ujian itu, semakin gugurlah dosa kepada hamba Allah yang beriman. Satu. Yang kedua, inna rabbi laghafur rahim, dan Tuhan maha pengasih dan penyayang. Dia nak tunjuk dengan kebesaran dia, dengan ujian yang tak terjangkau akal. Tuan-tuan, kita ni pandemik COVID-19. Nabi Nuh kena benda yang tak terjangkau akal. Alam buana hak kita duduk di atas muka bumi ni tenggelam habis. Kita kena COVID-19 tuan-tuan, boleh duduk dalam rumah lagi. PKPB, duduk dalam rumah. PKP, hak mula-mula kita kena tuan-tuan, duduk dalam rumah. Boleh makan, online delivery lagi. Orang tak makan depan rumah. Kira ujian tu tak dahsyat, tapi nak bagi tahu kata kita rasa hebat ujian tu.
Tapi bila kita baca kisah para Nabi, ujian hak kena dekat Nabi ni, ujian yang memang kalau kita kata serah bulat kat Allah. Tak tahu apa nak jadi. Bismillah, dengan nama Allah, majriha, dialah Allah yang akan memperjalankan, yang akan meluncurkan laju bahtera ni, wa mursaha, dan di mana nak berhenti tak tahu, Allah lah yang akan berhentikan. Wastawat alal judi, dalam ayat selepas itu, berhentilah yang kata bahtera Nabi Nuh ni di atas jabal atau bukit yang bernama Judi. Kat situ lah berhenti dia. Tak boleh nak tentu. Ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Bila ujian Allah mai dalam ilmu dia, kita tak tahu biar Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu di mana. Sebab tu tuan-tuan saya sebut dah dulu 2-3 bulan lepas, apa nama? 2 bulan lepas lah. 2 bulan lepas mula-mula kita mula kuliah tuan-tuan, memetik kata-kata ketua pengarah kesihatan. Kita sepatutnya kita orang beriman awal lagi kita dah take action benda tu. Kita belajar hidup dengan makhluk Allah yang nama virus COVID-19. Kerana dia makhluk Allah, dia bukan benda lain, dia makhluk. Kena belajar hidup dengan dia. Maksud dia kena bersedia untuk hidup dalam suasana yang macam kita duduk dalam ni. Sampai bila ni? Wallahu a'lam. Allah lah yang akan tentukan bila. Dalam usaha menghasilkan vaksin tu usaha manusia, tapi Tuhan boleh tentukan. Sebelum tu pun Tuhan boleh hentikan benda ni semua. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, ayat selepas tu Allah sebut wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera Nabi Allah Nuh ini dia meluncur, dia berjalan fi mauj, membelah gelombang ombak ayak bah ni kal jibal, yang menggunung tinggi. Waktu itu tuan-tuan, ayat lepas tu wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh alaihi salam kata dekat anak dia sambil panggil anak dia, dia nampak anak dia tak mau naik sekali dengan dia. Nabi Nuh kata, wahai anak dia waktu tu duduk ada satu tempat yang dia panggil fi ma'zil, satu tempat yang terpisah dengan dia. Tapi Nabi Nuh tak bertihasa pada waktu tu. Dia kata apa? Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anak aku, mai naik. Maksud dia apa? Mai bersama dengan rahmat Allah. Hak ni kita nak belajar tuan. Waktu ujian getir macam mana pun, dakwah tak tinggal. Ulama sebut falsafah di sebalik cerita ni kita nak belajar. Nuh alaihi salam nak tunjuk kata, walaupun dalam hukum akal kata habis anak aku, takat mana boleh buat. Ya memang anak Nabi Nuh tu darah daging dia, mestilah dia sayang. Tetapi nak habaq kata apa tuan-tuan, kita duduk dalam ujian musibah daripada Allah ni, ujian Allah ni tuan-tuan, kerja dakwah tak boleh berhenti. Betul, alhamdulillah bila ada kebenaran untuk kita mengimarahkan rumah Allah dengan kuliah-kuliah pengajian, dengan berpandukan SOP yang ditetapkan, kita berasa satu kelegaan. Cuma tuan-tuan, cumalah ini isi hati saya dan beberapa orang para asatizah, kalau benda ni boleh sampai ke peringkat atas, bukan kita orang kata bagi betih nak paha dah. Kuliah yang kita boleh buatlah dengan kapasiti masa yang terhad ni tuan-tuan. Sebab kita melihat perkara-perkara yang lain masa dia lebih lama. Bukan nak abang kata tak syukur dengan apa yang ada, tapi kalau bolehlah sampai ke pihak atasan dikaji untuk program seumpama di masjid ni tuan-tuan, kuliah antara maghrib dengan isyak ni dia pendek sangat. Bukan nak sampai 3 jam, at least dapat 50 hingga 1 jam, okey. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya tengok satu video Al-Fadhil Datuk Badli Shah dia sebut, dia kata kita tak mau ada wujud di sana ada double standard saja. Sebab bila kita pergi ke pasaraya, manusia lebih ramai di sana, dan keadaan atau beradanya manusia di situ lebih lama daripada kita berada di masjid. Dia kan? Benda ni dia simpan lama. Pasal apa tuan? Pasal bila kita di masjid,
kita ketat sungguh. Kita ketat. Alhamdulillah lah, bagus. Dan saya ingat yang ada di masjid ni paling patuh SOP. Penjarakan tak payah abang dah. Memang sebelum ni pun, sebelum PKP pun kita jarak dah. Kan? Kita jarak sampai belakang tu. Kan? Penjarakan tak ada masalah dah. Hak faham lah dah. Kan? Tak faham tak? Penjarakan tak ada masalah dah. Pasal kita tengok di masjid ni kita macam syadid, orang Arab kata. Syadid tu bagus tapi macam tak berapa nak balance pula dengan tempat lain. Dengan kalau dah panggung wayang boleh orang menonton filem gambar 1 jam setengah 2 jam, apakah jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hal-hal yang berkaitan agama? Kita hak macam ni. Tak apalah, biar orang atas fikir, kita orang bawah ni lontar pandangan saja. Tak, kita bagi pandangan. Kalau sampai, saya ingat banyak dah orang yang bagi pandangan ni, mudah-mudahan sampailah, mudah-mudahan dikaji. Tak, sekurang-kurangnya macam sebelum ni, okey, boleh buat kuliah dalam 1 jam cukup. Tak, ni kadang-kadang kita 20 minit, entah dah ada setengah kita pipi. Allah tu iman dia pun wirid panjang. Habis tinggal 7.55 apa ustaz? 7.55, 8 suku lagi, 8.18 dah masuk kan. Tapi kita patuh SOP, alhamdulillah. Cuma kita nak beritahu dalam ayat Quran, bila berhadapan dengan ujian Allah, kerja dakwah tak tinggal. Itu je. Dan orang Islam berusaha ke arah tu. Dan alhamdulillah, di seluruh tempat yang kita duk pergi mengajak dan sebagainya, kita tengok ada kesungguhan kita untuk mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik untuk kawasan-kawasan yang kita kata selamat. Mungkin kita boleh menganjurkan program-program agama yang lebih sesuai dengan masa, tempat dan masyarakat yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 3 benda yang saya nak sebut tuan-tuan, kita nak ambil iktibar daripada surah Hud ayat 41 dan 42, kisah di sebalik ujian yang menimpa Nabi Allah Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Mudah-mudahan sedikit mukadimah tu bagi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Okey, kita sampai pada muka surat 62. Muka surat 62, kitab Jawi ni, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan telah memilih oleh Imamul Haramain dan Al-Ghazali akan harus arak itu bagi menghilangkan dahaga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, amin. Baik, kita sudah menyentuh sikit hari itu cerita tentang ada pandangan ulama ketika berlaku daruri, benar-benar darurat. So, boleh tak mengambil arak itu untuk tujuan perubatan? Ni paha dia panjang. Cuma sebagai orang awam ni, kita buat kesimpulan kerana masa untuk kuliah kita pun ringkas dan terbatas. Akhir sekali nanti kita akan buat kesimpulan apa tuan-tuan. Arak ini sebagaimana disebut oleh hadis Nabi dan juga para ulama membahaskan perkara itu, setiap perkara yang sedikitnya haram maka banyaknya pun haram. Itu dipegang oleh kebanyakan ulama. Walaupun di sana ada pandangan seperti Al-Haramain, Imam Al-Ghazali yang menyebut bahawa ketika dahaga yang boleh membawa kepada darurat, mungkin boleh mati, boleh tak teguk arak itu. Maka sebagian ulama memilih harus, dia kata. Itu ada perbahasan dia. Baik, kita pergi lagi. Tetapi tidak harus kerana berubat. Itu khilaf ulama. Tapi kalau nak ambil kata buat ubat, arak tetap tak boleh. Itu perbahasan dia. Dan bermula yang mazhab yang paling terpilih, maksud yang dipegang oleh mazhab, ialah yang pertama, iaitu haram arak itu bagi minum kerana berubat dan menghilangkan dahaga. Itulah kita dah pegang ambil lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia adalah ibu kejahatan. Satu. Dan Quran sebut arak di antara benda yang disebut sebagai rijsun, dia najis, dia benda yang keji,
dia benda kotor, dia benda tak elok, min amali syaitan, dia daripada amalan syaitan, maka yang mazhab ialah tak boleh dalam keadaan apa sekalipun. Begitu. Nah, ada perbahasan dia panjang. Baik, masalah dia kata, berubat dengan segala benda yang najis itu apakah hukum dia? Kita nak berubat, bila dia mai kata, sebagian ulama kata ada yang boleh, ada tak boleh, maka dia buat mai pandangan. Kalau kita nak berubat dengan benda yang benda itu benda najis, boleh ke tak boleh? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarhil Muhadzab, dan ada pun berubat dengan segala najis lain daripada arak itu, maka iaitu harus ia. Tapi koma tuan-tuan, jangan berhenti tentu. Baca kitab Jawi Lama ni, dia kena baca sampai ke hujung. Baik, maka iaitu harus ia. Bersamaan jua padanya sekalian najis lain daripada yang mabuk, lain pada arak yang mabuk. Inilah ia yang mazhab dan yang mansus, yang dinaskan dan dengan dia memutus oleh jumhur. So bukan ijma', dia jumhur. Dan ada satu wajah padanya bahawasanya tiada harus ia, maksudnya tak boleh ambil benda yang najis untuk berubat kerana hadis Ummu Salamah yang tersebut di dalam kitab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan tengok selepas ni perbahasan. Kalau kita nak berubat dengan benda yang najis, ulama ada sebut, jumhur kata apa? Maka harus tu harus apa? Mengaji fiqh tuan-tuan. Harus tu sosok kata najis ambil guna ke lagu mana? Jadi perbahasan dia panjang. Saya ringkaskan. Yang dikatakan harus itu ialah apabila pada waktu itu pakar perubatan mengesahkan tidak ada yang suci yang boleh menempati najis itu. Maksud dia apa? Saya ulang balik. Kalaulah pada zaman itu golongan-golongan pakar dalam perubatan, bukan kita, kita tuan-tuan balik-balik ambil tak yang pandu duk caput calik, ni bagus, ustaz kata boleh guna benda najis, aku mengaji dulu boleh ambil tak yang pandu sapu atas kulit yang sakit apa semua jangan. Nampak tuan-tuan? Dengar baik-baik. Kalau sekiranya pada sesuatu zaman telah dipastikan oleh sekumpulan ahli perubatan pakar dalam bidang ni, bidang ubat-ubat ni, waktu tu tak ada benda yang suci, katalah benda ni najis, tak ada benda yang suci yang boleh mengubat penyakit tu. Kalau Allah nak uji, kerana apa tuan? Kerana ulama baca hadis yang kita baca itu, cerita tentang air kencing unta. Sebab tu ada khilaf ulama di situ. Kalau tak ada dah, tapi takkanlah tuan-tuan kita dengan ubat medicine yang ada pada hari ni banyak ubat. Tak, sakit kulit ubat lagu ni, ubat kimia, semua macam-macam lah. Tapi kalau tak ada, pada ketika itulah ulama kata yang mansus dia harus ia. Tapi kalau ada, haram dia. Maka sebab Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis yang kita baca hari itu tentang khamar ini najis, dan Nabi kata innaha laysat bidawain, yang kata khamar itu dia bukan ubat, walakinnaha daun, tetapi dia penyakit. Nah, baik, kita baca lagi. Masalah dia kata, berubat dengan benda najis itu harus semata-matakah dia beza nah? Harus bersyarat atau harus tu semata-mata harus, anytime boleh? Maksud dia lagu tu kah? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarhil Muhadzab, telah berkata ashab kita, ulama-ulama dalam mazhab kita, dan hanya sahanya harus berubat dengan benda najis-najis itu apabila tiada didapati benda yang suci menempati pada tempat dia. Hak tu saya sebut tadi tu. Kena statement tu kena baca bagi faham. Hanya sahanya, tu ayat tu. Hanya sahanya, maksud dia hanya hak ni sesungguh-sungguhnya tu harus ambil ubat daripada benda yang dipanggil najis tadi, kalaulah sekiranya tak ada benda suci yang boleh menempati,
yang boleh menjadi galang ganti, yang boleh jadi pilihan. Jadi siapa nak tentu pula? Sebab tu ulama bahas, bila sampai kes macam tu, siapa yang nak tentu? Jawapan dia bukan kita orang awam, bukan kita yang tentukan yang ni, yang ada lemak bar ni boleh pakai, bukan kita. Entah lah, yang tu bukan kerja kita. Bagi kita orang awam, dalil dia apa dia? Dalil dia ialah yang najis tak boleh, kecuali ada kajian yang menunjukkan tak ada benda yang suci boleh ganti, dia kata. Okey, tak habis lagi. Maka jika ada didapati benda yang suci menempati pada tempatnya, tempat apa? Nya apa? Tempat nak berubat penyakit tu. Kalaulah ada benda yang suci boleh ganti pada tempat tu, tempat najis tadi tu, nescaya haram segala najis itu dengan tiada khilaf. Sebab tu kitab Jawi tuan-tuan, dia tak dia baca harus ya. Okey, habis pengajian kita pada hari ni tamat di sini, balik tuan-tuan, dia berkata tak dia buat fatwa apa pula dah, tupi ambil tik kambing pula dah makan jahanam dah tuan-tuan, kan boleh kira ni. Sebab tu kita kena baca dia bagi dia habis, sebab kitab Jawi dia macam tu. Baik. Kemudian haram dia, dan atasnya ditanggungkan hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum atau hurrima alaikum, atau kama qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tiada menjadikan kesembuhan, Allah tak akan jadikan syifa, kesembuhan sekalian kamu pada barang yang diharamkan atas sekalian kamu, maka iaitu haram ia pada waktu ada yang lainnya. Jadi makna dia najis ni tak boleh lah, asal dia tu lah sepatutnya. Ni kadang metodologi penulisan kitab ni tuan-tuan, dia punya jawapan dah di belakang, kemudian dia pergi ke depan. Tu teknik ulama menulis kitab, dia ada kaedah dia. Kita mengaji fiqh macam tu tuan-tuan. Dia kata kalaulah pada ketika tu ada benda yang suci, maka dalil hak dipakai ialah hak Nabi sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sembuh penyakit itu pada benda yang Tuhan haramkan. Apa dia benda Tuhan haramkan? Benda najis. Najis tak boleh ambil makan, tak boleh ambil duk sapu atas badan ikut suka, tak boleh, kerana dia kotor. Baik, pakai dalil tu. Dan tiada haram apabila tidak ada lain daripadanya. So, pengecualian tu duk ada di situ. Cuma kalaulah sekiranya tak ada benda lain pada ketika daruri, tuan, kan fiqh kan selalu dia berandaian. Kita kena mengaji fiqh ni cara berandaian. Kalau keadaan macam ni, tak ada benda ni, tak ada macam ni, kita terkepung, contohnya tak ada kau dah ambil daun-daun kayu boleh buat ubat dan sebagainya, yang ada depan kita tu najis, dan najis tu boleh dibuat ubat pada pengamatan amalan orang-orang tertentu contohnya, dan dibuktikan sembuh contohnya. Pada ketika tu hukum dia hak tadi itulah, harus. Tapi bukan kata mutlak, kata harus terus. Baik, baca tu kena baca sampai habis. Dia haram, tetapi dia tidak haram kalau sekiranya tidak ada selain daripadanya yang boleh menempati tempat dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tengok lagi masalah. Berubat dengan benda najis itu harus dengan isyarat tabikkah atau tiada? Nak kena petunjuk panduan daripada doktor ke, ataupun kita sendiri ya bagi pandangan kat kita buat. Tengok anak sakit apa semua, dia ni lagu tak apa nak lega ni sakit ni, pergi ambil najis sapu. Ya, pasal apa? Pasal orang tua lu duk bagi betul sampai kat aku memang duk buat lagu ni. Kita kan sendiri yang tentukan ubat tu dengan mengambil najis tu, ataupun kena isyarat panduan ataupun daripada doktor, daripada tabib. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarhil Muhadzab, telah berkata ashab kita,
dan hanya sahnya harus berubat dengan benda najis itu apabila adalah orang yang berubat itu pandai ilmu tib, pandai ilmu perubatan. Dia setiap bidang dia ada ahli dia, tuan-tuan. Perubatan ahli dia doktor. Jadi kita hak tak apa pandai ni tak usah buat pandai lah. Kerana kita tak mengaji pun, tuan-tuan. Mereka mengaji sampai pecah kepala. Ingat dia doktor kan senang. Daripada kecil-kecil mengaji dah susah dah. Nak kena dapat lagu tu, nak kena dapat sains lagu ni, nak masuk pula MRSN, lepas tu masuk pula universiti, dia nak kena dapat berapa 4 flat 3.9 lebih apa semua. Lepas tu dia ni pula dapat anugerah dekan, lepas tu dia sambung belajar lagi HO, sambung lagi MO, jadi sampai doktor naik sampailah jadi doktor pakar pula bidang apa pula, dia ambil lagu duk halus-halus lagi, pi lagi kan, dia ahli ya. Tata doktor ni bagi jawapan, kita kata apa? Doktor punya tak betul, kita betul. Dan nampak tuan-tuan, orang hari ni jangan buat main. Dia ilmu dia semua di hujung jari. Sama lah ilmu agama, tuan-tuan. Orang hari ni tuan-tuan jangan buat main. Dia boleh petikai pandangan ulama ni, dia boleh petikai pandangan alim ulama yang mengaji puluh tahun. Dia baru mengaji 3 minggu. Jangan buat main. Pasal apa? Pasal dia rasa dia tahu. Dia rasa dia tahu. Dia dah baca dah dalam Google tu. Dia dah baca dah dalil, dia dah baca penjelasan dalil, dan dia dah baca dah hukum daripada dalil tu. Oh, kira pandai. Dia tak tahu orang duk mengaji sampai nak jadi mufti, nak jadi sampai ke satu tempat jawatan tu ataupun satu kedudukan tu bukan 2-3 hari. Dia ni sambung sampai ke master, sampai PhD, sampai buat tesis tentang usul fiqh. Lepas tu dia ni mengaji dalam usul fiqh pula, dia buat tentang kajian tentang kitab, satu kitab saja. Dan satu kitab tu pula ambil satu bab saja, buat tesis PhD. Bukan sikit, tuan-tuan, sakit pala-pala ni, sampai demam-demam nak dapat PhD. Lepas tu orang bagi kepercayaan, dia duduk di kerusi mufti, dia bagi pandangan fatwa. Sekali orang awam hak duk saya keyboard warrior bagi keyboard warrior ni, mufti tak guna ni, mufti mau penin minum arak, minum todi, mabuk ketum. Nampak tak? Tengok main orang ni. Oh, dia pandai. Kawan tu mengaji dengan mengaji kitab, mengapai, tuan-tuan, duk kena tabung dengan tok guru. Apa lama? Ngaji pondok, masuk universiti, hafal matan lagu tu lagu ni. Ni mau tak dipakai, mau ni mau ta'alim. Syekh Azhar pun dia kata. Kita jangan main. Kami masa duk mengaji dulu, tuan-tuan, Syekh Azhar pun main dengan Syekh Azhar. Dia pun ingat senang ni dia Syekh Azhar. Kan? Sekurang-kurangnya hormatlah kealiman dia. Dia nak dapat PhD tu satu tu usaha dia. Dia nak sampai kepada jadi Syekhul Azhar ni, tuan-tuan, ingat dia proses dia, tuan-tuan. Tetapi tanya anak-anak kita yang mengaji di Mesir, yang buat master degree saja. Hak buat master tu cukup dah, tuan-tuan. Tak mudah nak dapat master degree daripada Al-Azhar, apatah lagi nak dapat PhD daripada Al-Azhar. Apatah lagi di kalangan yang ada PhD itu, di kalangan ulama-ulama Mesir Al-Azhar itu, ada satu orang yang diangkat jadi Syekhul Azhar, jadi mufti Diyar Mis, jadi mufti Mesir. Bukan senang. Ini senang. Dr. Ali Jumaah ni semua ni dia ni mau tak dipakai. Dia pandai. Tuan-tuan tengok hari ni dahsyat. Hormat pada ulama tak ada. Daripada doktor kona pergi tuan-tuan, balik pada doktor tadi. Begitulah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam ilmu perubatan ni yang pakar dalam bidang itu adalah doktor. Doktor tu pula bukan doktor sebarangan, dia pakar. Sebab tu ditulis dalam kitab, dia kata apa? Yang pandai ilmu tib tu, maksudnya tuan-tuan buat kurungan, yang pakar dalam bidang tu. Kalau pakar kanak-kanak, dia pandai hak bidang kanak-kanak lah. Kalau dia pakar kimia tentang nak buat ubat, pakar tentang buat ubat lah. Bukan semua orang tahu ia akan tiada menempati lain daripada benda najis itu pada tempatnya, dan dia tahu tak ada benda lain yang boleh ganti benda yang nama najis ni, atau mengkhabarkan pada orang yang berubat itu oleh tabib muslim lagi adil, maka memadai
tabib yang satu. Demikianlah mensarihkan dia oleh Al-Baghawi dan lainnya. Nah, begitu. Baik. Maksud dia dalam bahasa yang mudah, untuk menggunakan sesuatu ubat, saya ulang banyak kali, bukan kita yang menentukan, tetapi ialah pakar dalam bidang dia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini pun kalau nak bahas panjang lagi, dengan anti vaksin pun ada juga tuan. Ini ada kaitan dengan anti vaksin. Tuan, ulama-ulama dulu pun sebut dalam kitab dah tuan-tuan. Umum je ulama dulu sebut. Setiap bidang ada ahli dia. Ahli yang ada pada zaman ini tuan-tuan, percayalah, dia Muslim, dia mengaji perubatan. Tak kita senang-senang kita kata apa? Dia ni ejen Yahudi. Tuan-tuan dah syak dah. Ini luahan satu orang kawan tuan-tuan, doktor. Dia kata ada kan ustaz satu orang mai, dia ni anti vaksin. Dia tak mau vaksin anak dia. Dia tak mau vaksinasi, imunisasi tak mau, dia tak mau. Jadi kita ni, kita mengaji perubatan ni dulu masa mengaji sampai ke Ireland, sampai ke UK, sampai ke luar negara lah. Sekali dia main ayat, dia kata apa, bila dia tak mau ni, dia jumpa kita, kita pun cerita lah, tak boleh dengan penyakit yang ada pada hari ni, hak kami mengaji ni macam ni. Lah kali ayat penutup dia kata apa, hampa tu lah pergi mengaji dengan Yahudi, hampa jadi ejen Yahudi hari ni. Dan jangan amin. Dia ingat nak jadi doktor tu, tak tahu lah. Yang kata masyarakat kita hari ni, tak apalah hang satu hai, hang tak mau, tapi hang tak bagi hak kepada anak hang. Hak tu esok dia tuntut dia akhirat esok kalau kena apa-apa yang bahaya dekat dia. Kerana yang ahli yang ada di zaman ini, ahli dalam bidang tu mengesahkan anak kena macam ni contohnya. Kita tak mengaji ke situ, kita mengaji cara tradisional apa semua ni, tak apalah hak kita mengaji tu. Kita akorlah dengan apa hak kita tak tahu. Bukan kita semua tahu. Ayat Allah itu sempai, dia kata apa, ni semua doktor ni semua pergi mengaji UK, mengaji buku-buku daripada orientalis apa semua, buku semua kena tipu dah, dia ni mau jadi ejen Yahudi. Habis semua doktor dalam Malaysia ni semua Yahudi habis. Jangan main. Dan ini cerita lah ustaz, sentuhlah sikit, dia kata duk ajak tentang perubatan Islam apa semua ni, sentuhlah. Bagilah faham benda ni, bagi betul-betul supaya apa tuan-tuan, supaya kita ni orang Islam tak dipandang leceh oleh orang-orang lain. Dalam bahasa yang mudah, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Quran kata tanyalah kepada ahli dia kalau kita tak erti. Tak erti fiqh, ahli dia mufti, orang alim, orang fiqh, orang-orang yang faqih. Tak erti tentang perubatan, ahli dia doktor, pakar bidang dia. Tak erti tentang jantung, dosa dia buat pandai, pergi jumpa pakar jantung. Dia nak jadi pakar jantung pun susah kan. Tetap kita pergi hidup condemn dia senang kan. Ni mau tak payah lah, mereka ni semua habis tuan-tuan. Yang ni yang kita duk baca tuan-tuan, kita tak mau jadi lagu tu supaya Islam ini dihormati umat dia. Baik, masalah sangkut makanan di leher, adakah boleh minum arak melepaskan sangkut atau apa-apa makanan yang dikerongkong itu? Kita laju nah. Kata Imam Nawawi dalam Syarhil Muhazzab juga, jikalau sangkut umpama nasi yang disuap itu dikerongkong dan tidak didapati sesuatu yang boleh menjalankan dia, waktu tu darurat, yakni masuk ke dalam perutnya lain daripada arak, tak ada benda lain, maka hukumnya harus diminum arak kerana menjalankan dengan tiada khilaf ulama. Takat nak jalan kau minum lega aku tu. Kerana apa? Kerana telah dinas atasnya oleh Imam Syafi'i dan telah muwafaqah atasnya oleh ashab dan lain daripada mereka itu, bahkan berkata mereka itu wajib atasnya meminum arak itu bagi menyelamatkan dirinya daripada maut. Dengan ini minum arak semata-mata bersalahan berubat, dan minumnya kerana menghilangkan dahaga, maka iaitu khilafnya seperti dalam masalah 119 tadi. Jadi tuan-tuan, kesimpulan akhirnya apa tuan-tuan? Imam Nawawi sebut dalam Syarhil Muhazzab, dalam keadaan-keadaan tertentu yang daruri, ad-darurah tubihul mahzurat. Itu kaedah fiqh. Kita ingat dua benda ni, saya nak tutup dah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Tuan-tuan kena faham dulu ad-darurah apa dah? Darurat, benda yang mendesak, benda yang daruri, benda yang waktu itu di antara mati dengan hidup. Bagus punya sangkut apakah di sini, memang kalau lambat dengan sok nafas, dengan pneumonia, dengan dia ni lagu penat lah apa semua,
depan tu ada sikit arak. Contoh, dia buat main contoh tuan, bukan maksud dia pergi cari arak minta depan dia tu. Ambil kadar lepas. Pasal apa? Pasal ad-darurah, waktu darurat itu tubihu, mengharuskan al-mahzurat. Benda yang sebelum tu haram, benda yang tak boleh ambil. Tapi benda yang hak kita ambil itu tuqaddiru atau tuqaddaru biqadariha. Kita kena ambil kadar dia hak lepas tu saja. Bak kata ulama dalam kitab fiqh, kalau tak ada apa nak makan, ada hak menatang tu. Jangan balas sekong. Ambil kadar hak gamak. Kalau gamak lah, nak menyelamatkan nyawa tu wajib. Ambil kadar lapik perut, tak mati. Tiba sepahanya habis tak boleh lah kan. Tuqaddaru biqadariha. Ambil kadar tu. Kalau teguk sikit tu tak lepas dah. Sedap pula nampak benda ni. Pasal nak habis cawan, tak boleh dah. Lepas tu jadi haram. Jadi kaedah yang ulama sebut tu begitulah. Imam Asy-Syafi'i dan juga ashab kita menyebut bahawa pada ketika itu, pada ketika antara cerai nyawa boleh mati, wajib pada ketika itu menggunakan yang hak tak boleh tadi dengan kadar dia saja. Ini ada kaitan dengan kajian-kajian ulama semasa berkaitan vaksinasi, berkaitan benda-benda yang melibatkan perubatan moden yang ada pada hari ini. InsyaAllah kita akan sentuh pada kuliah-kuliah yang akan datang, bagaimana yang disebut dalam Islam. Perubatan itu dalam Islam itu dalam disebut ada 4. Perubatan dalam Islam ni ada 4 jalan, ada 4 cara. Sama ada dia disebut as-sa'ud. As-sa'ud maksud dia dituang ubat ke dalam rongga hidung ni, tidur, angkat sikit kepala bagi macam tu, kemudian tuang masuk, dia panggil as-sa'ud. Bagi ada setengah orang ubat rawatan resdung, lebih kurang macam tu. Kemudian disebut al-ladud. Ini kita akan mengaji apa dia yang kata as-sa'ud, apa dia yang dikatakan al-ladud. Al-ladud ni yang ni kita akan baca nanti. Dan juga al-hijamah. Al-hijamah ni berbekam. Wal masyu, iaitu makan ubat, dia panggil makan sakit perut, makan cirit keluar. Kemudian apa lemah lagi, gastrik, ambil ubat apa tu, apa depa kata ubat apa, Gaviscon. Itu al-masyu, makan bagi jalan pi. Yang tu dipanggil dalam Islam al-masyu, makan turun ke usus besar, makan turun kemudian buang, ataupun makan turun kemudian dia dibuang melalui pencernaan. Itu pun ada dibahaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti kita akan baca perubatan dalam Islam ni ada 4 jalan. Wallahu a'lam. Al-ladud itu masuk ubat melalui mulut. Masuk ubat ke mulut. Itu kita akan bahas nanti. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, salah silap terkasar bahasa saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس dan suratul As. Subhanaka